Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Zulkifli, nombor matrik 052406. Jadi saya sebagai pendahuluan saya kira awal daripada grup ni untuk bentangkan. Jadi kami akan bentangkan 3 tajuk, iaitu Perang Khaybar, Perang Mu'tah dan juga Perang Fatun Mekah. Jadi ini tajuk fiksi lah. Kita akan tahu sedikit sebanyak tentang perang-perang, tapi perang-perang dalam Islam. Tapi dalam kumpulan ni, bentangan ni, kami akan bentangkan 3 tajuk lah. 3 tajuk perang dalam Islam. Yang pertama, Ghazwatul Khaybar, Perang Khaybar. Kanat fi awakhir Muharram di sana sabi'ah minal hijrah. Berlaku pada akhir Muharram tahun ke-7 hijrah. Khaybar wahah kabirah yaskunaha Yahud ala musafah mi'ah milun min syamal Madinah jihah Syam. Khaybar ni merupakan sebuah oasis. Oasis tu apa? Oasis tu macam satu je tasik dekat tengah-tengah padang pasir kan. Dia dekat situ lah. Dia macam tengah-tengah padang pasir yang panas tu ada tasik. Oasis besar yang didiami oleh Yahudi. Terletak 100 batu di utara Madinah menghala ke Syam. Sebab berlakunya perang Khaybar ni, Nabi qarar tasfiha mushkilah tajmi'ah Yahudiyah fi mahul Madinah. Sebab berlaku perang ni setelah Nabi SAW memperolehi keamanan daripada pihak Quraisy hasil perdamaian yang dicapai di Hudaibiyah. Baginda sebab bawah tu sambung, qad kana Yahud fi Khaybar khusun mani'ah wa kana fiha nahu min 10 alfa maqatil. Baginda memutuskan untuk membersihkan saki-baki Yahudi di sekeliling Madinah. Tindakan ini diambil setelah Yahudi dibersihkan. Yahudi di Khaybar mempunyai kubu-kubu yang kukuh. Jadi Rasulullah nak halau lah, sebab dah perang, sebab dah kita dah buat perjanjian Hudaibiyah. Jadi Yahudi tak boleh ada dekat Madinah, kena halau lah. Jadi di dalam kubu-kubu tu terdapat 10,000 orang pejuang kat dalam kubu yang Rasulullah nak dekat Khaybar ni lah, yang Rasulullah nak perang ni. Seterusnya, walizalik ajma'a Rasulullah ala khuruj yahmi fi awakhir Muharram pula. Dengan ini Rasulullah bersepakat untuk keluar memerangi mereka pada akhir Muharram. Fakhuruj ayahmi fi alfin wasittun mi'ah maqatil minhum mi'atan faris. Maksudnya apa? Ni yang poin kedua ni sambung ini. Wazalik ajma'a Rasulullah SAW, yang sama je yang 3 atas tu. Baginda keluar memerangi mereka dalam suatu angkatan tentera seramai 1,600 orang pejuang, termasuk 200 orang tentera berkuda. Faras. Apabila tu bawah tu sambung dia husnun natah. Apabila sampai di Khaybar, Nabi SAW berpangkalan hampir dengan salah satu kubu Khaybar bernama Hisnu an-Natah. Yahudi telah menghimpunkan pejuang-pejuang mereka yang ada kat dalam kubu tu lah, Hisnu an-Natah ni. Seterusnya, walaisa qaumu ab'ad mada wala a'dal ramimah minhum wa asjar. Apa jadi kat situ? Hubab bin Al-Munzir mencadangkan, Hubab bin Al-Munzir ni salah seorang tentera telah mencadangkan agar angkatan tentera Islam berpindah tempat kerana dia cukup kenal dengan penduduk An-Natah ni. Penduduk dekat Husnu An-Natah tu, mereka terkenal dengan panahan yang tepat, ramimah, panahan yang tepat dan jauh. Dia dah jauh tu tepat ni, power tu lah. Apatah lagi kedudukan mereka terletak lebih tinggi daripada kedudukan orang Islam. Maknanya orang Yahudi tu duduk atas lah, orang Islam duduk bawah. Jadi kalau nak panah tu, kalau duduk atas lagi senang nak target kan, daripada nak ke atas. Kalau kita ke atas, nak panah orang kat bawah lagi senang. Itu anak-anak panah mereka lebih cepat meluncur turun mengenai barisan tentera Islam. Mereka juga boleh menyerang hendap orang Islam pada waktu malam dengan berselindung di celah-celah pokok kurma yang banyak. Oleh itu Rasulullah SAW bersama tentera Islam mengambil langkah berpindah ke tempat yang lain. So yaftahu muslimun minha husnan ba'da husnin illa husnain akhirin. Pertempuran tu kemudiannya bermula dan orang Islam membuka satu demi satu kubu kecuali 2 kubu terakhir. Kenapa kecuali 2 kubu terakhir? Next,
faqad wariba ahli ma fi salah ala hukm dama'i maqatilah wa tarka zuriyah wa khuruj min aradi Khaybar bizarihim wa anna la yashab ahad minhum illa thawaban wahidan. Penduduk kedua kubu tersebut tu, yang last yang Rasulullah tak buka tu, mahu berdamai dengan syarat darah pejuang-pejuang mereka, darah tentera mereka tu terpelihara dan zuriat mereka dilepaskan. Mereka tak jadikan tawanan lah. Mereka juga letakkan syarat biar mereka dibenarkan keluar dari bumi Khaybar sama-sama zuriat. Dia nak keluar dengan amanah dengan anak-anak dia orang. Mereka setuju keluar dengan hanya sehelai sepinggang. Tak bawa apa-apa, tak bawa harta, tak bawa apa semualah, sehelai sepinggang lah. Seterusnya, fasaluhum ala zalik wa ala an zamitallahu rasuluhu biri'atu minhum. Baginda sallallahu alaihi wasallam damai, Rasulullah berdamai dengan mereka dengan syarat-syarat tersebut. Tetapi kalau mereka langgar syarat-syarat tersebut, mereka bawa juga barang-barang, mereka bawa juga harta-harta mereka keluar, sekiranya mereka menyembunyikan sesuatu ketika keluar dari kubu-kubu itu, maka perlindungan Allah dan perlindungan Allah dan Rasulnya terbatal. Maknanya kalau diorang bawa apa contoh harta kan bawa keluar, terbatal lah perlindungan tu, maknanya perang balik, diperang balik. Seterusnya, fawajad muslimun fiha aslah kasirah wa sahaif muta'addidah min at-taurah faja'a yahud ba'da zalik yatlubunaha fa amara bi radima yahud. Mereka kemudiannya meninggalkan kedua-dua kubu tersebut, tapi pada masa yang sama orang Islam mendapati di dalam kedua-dua kubu tersebut terdapat senjata yang banyak dan lembaran-lembaran Taurat. Yahudi ni, orang-orang Yahudi tu dia telah datang untuk tuntut kitab tersebut. Rasulullah mengarahkan agar ia dipulangkan pada mereka. Rasulullah pulangkanlah kitab-kitab Taurat tu. Okey, kesimpulannya, qatala Yahud fi hadhihi ma'rakah salasa wa tis'in wa istishhadu minal muslimin khamsah asyar. Telah terbunuhnya bilangan Yahudi yang terbunuh dalam perang ini adalah sebanyak 93 orang, sementara orang Islam yang mati syahid dalam temburan ini ialah seramai 15 orang. Okey, macam tu je lah, sedikit sebanyak. Wallahu a'lam, itulah sikit sebanyak daripada kronologi perang Khaybar ni. Okey, seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ikram bin Tohirin, nombor matrik 052410. Okay, saya akan sambung daripada perang Khaybar, iaitu Ghazwah Mu'tah, perang Mu'tah. Jamadil ula li sana al-thaminah minal hijrah wa Mu'tah qarya ala masyarik Asyam. Maksudnya perang Mu'tah ni berlaku pada Jamadil awal tahun ke-8 Hijrah. Mu'tah merupakan sebuah kampung di pinggir Syam. Tusama al-an bil Karak, junub syarq al-Bahri al-Mayyit. Sekarang ia dinamakan dengan Al-Karak, letaknya di tenggara Laut Mati. Anna Rasul qad arsala al-Harith bin Umar al-Asdi bi kitabi ila amiri Basra min jihati Harkal. Rasulullah SAW telah mengutus Al-Harith bin Umar al-Asdi. Beliau membuat sepucuk surat kepada Raja Basrah yang menjadi wakil Hercules. Fihi ilal Islam ba'da salahi al-Hudaybiyah. Dalam surat itu baginda SAW mengajaknya kepada Islam. Ia merupakan antara surat yang dikesuruhkan oleh baginda SAW kepada maharaja-maharaja dunia dan raja-raja Arab. Putusan ini dilakukan selepas perdamaian Hudaybiyah. Seterusnya, Al-Umara al-Arab al-Wasasanah at-Tabi'in li Qaisari ar-Rum. Maksudnya, salah seorang raja Arab Rosan yang tunduk kepada Caesar Rom bertanya kepadanya, Aina turidu? La'allaka man Rasul Muhammad, man Rasul Muhammad. Kamu mahu pergi ke mana? Boleh jadi kamu salah seorang utusan Muhammad. Lantas utusan baginda menjawab, Naam, ya. Lalu fa'awthaqahu wa daraba anaqahu. Lalu raja tersebut mengikat dan membengkal lehernya. Sebab perkara itu, Rasulullah SAW merasa sedih kerana sebelum ini tak ada utusan bagi yang dibunuh selain daripada beliau.
Kisambung, jahaza Rasulullah SAW lahum jaishan minal muslimin uddatuhu 3,000. Baginda mempersiapkan satu angkatan tentera Islam seramai 3,000 orang. Wa ammara alaihim Zaid bin Harithah wa awsahum. Baginda melantik Zaid bin Harithah sebagai panglima mereka. Inna usibu Zaid falyu'maru Ja'far bin Abi Talib. Baginda berpesan, sekiranya Zaid mati syahid, mereka hendaklah melantik Ja'far bin Abi Talib, iaitu sebagai penggantinya. Fa inna usibu falyu'maru alaihim Abdullah bin Rawahah. Sekiranya Ja'far boleh mati syahid, mereka hendaklah melantik Abdullah bin Rawahah sebagai pengganti seterusnya. Wa inna yad'u min hunaka ila al-Islam wa illa falyasta'inu billahi wa liyuqatilihim. Sekiranya mereka menolak seruan tersebut, tentera Islam hendaklah memohon pertolongan Allah dan memarahi mereka. Sara al-Jaish hatta wasalu ma'an. Angkatan tentera yang diutuskan oleh Rasulullah SAW ini terus berjalan sehingga sampai ke Ma'an. Inna harkal qad jama'a jam'an aziman. Mereka mendapati bahawa Hercules telah menghimpunkan satu angkatan tentera yang besar. Wara'ahu al-muslimun anna yatlubu minal ar-rasul madadan. Orang Islam ni berpendapat dan mereka bersyarat sesama mereka berdatangan untuk meminta bantuan daripada Rasulullah SAW. Arada Abdullah bin Rawahah, tetapi Abdullah bin Rawahah membangkang mereka. Selepas itu fawafaqahu an-nas ala khudi al-ma'rikah. Selepas mereka mendengar pandangan daripada Abu Rawahah, orang ramai bersetuju dengan beliau untuk memasuki kancah pertempuran. InsyaAllah kita teruskan pembentangan untuk Perang Mu'tah di bahagian yang terakhir. Sebelum tu, nama saya Haris Haikal bin Muhammad Ali, nombor metrik 052390. Yang pertama adalah ittafaqal muslimun ala imratu Khalid bin Al-Walid Al-Jaishu. Selepas Abdullah bin Rawahah telah dilantik menjadi panglima tentera dan kemudian beliau juga telah syahid di medan perang, maka tentera Islam telah melantik Khalid bin Al-Walid untuk menggantikan Abdullah bin Rawahah sebagai panglima tentera mereka. Dan bagi Khalid bin Al-Walid, ini adalah peperangan pertama beliau selepas beliau memeluk Islam. Yang kedua adalah famazala yasta'milu duha'ahul arhalbi hatta anqazal jayshul al-islami minal fana. Dan Khalid bin Al-Walid telah menggunakan kemahiran peperangan beliau sehingga berjaya menyelamatkan tentera Islam dari binasa. Seterusnya adalah summa ada bihi ilal Madinah. Kemudian lepas dah habis peperangan tu, peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, saki-baki umat Islam yang masih hidup, yang masih tinggal, Khalid bin Al-Walid telah mahu pulang mereka ke Madinah. Kanat hazihi awal mu'arrakah yakhuduhal muslimun kharija jazirah al-Arab didur Rum. Dan peperangan Mu'tah ini juga antara peperangan pertama yang berlaku di luar semenanjung tanah Arab untuk menentang dengan Rom. Seterusnya, samitu bil ghuzwah wa illam yahdurha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peperangan Mu'tah juga diberi nama sebagai ghuzwah walaupun Rasulullah tidak menghadiri peperangan ini. Sebabnya kenapa? Sebab likasratul muhajirin fiha haitsu balagu 1,000. Sebabnya kerana bilangan tentera Islam yang terkorban dalam peperangan ini terlalu ramai, iaitu mencecah sehingga 3,000 orang. Yang terakhir, waqad italaqa Rasulullah ala Khalid bin Al-Walid fi hazihi mu'arrakah Saifullah. Dan sebagai menghargai jasa Khalid bin Al-Walid, Rasulullah telah memberi gelaran kepada Khalid bin Al-Walid sebagai Saifullah, iaitu pedang Allah. Habis perang Mu'tah, seterusnya adalah perang Fatah, Ghuzwatul Fath. Wa hiya fathu Makkah wa kanat fi Ramadan lis-sanati tsani min al-hijrah. Dia dikenali sebagai perang untuk membuka kota Mekah, Fathu Makkah, dan dia berlaku pada bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijrah.
Sebab-sebab berlakunya, yang pertama adalah anna salihul Hudaybiyah abaha li kulli qabilah an tadkhula fi aqd Rasulullah insya'at. Melalui perjanjian Hudaybiyah, perang Fatah ni berlaku disebabkan selepas perjanjian Hudaybiyah, mana-mana kabilah Arab yang nak membuat pakatan ataupun berdamai dengan Rasulullah dibenarkan jika mereka mahu. Yang kedua adalah faratadat Bani Bakar an tadkhula fi aqd Quraisy wa irtadat Khuza'ah an tadkhul fi aqd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah Bani Bakar ni dia telah bersetuju untuk membentuk pakatan dengan Quraisy, sementara Bani Khuza'ah memilih untuk membentuk pakatan dengan Rasulullah. Yang terakhir adalah sebab yang terakhir adalah tilka sanah samin i'tadat Bani Bakar ala Khuza'ah faqtalat minha nahu 20 rijalan wa amdat Quraisy Bani Bakar bimali wasalah. Maksudnya adalah pada ke-8 Hijrah itu, tahun ke-8 Hijrah itu, Bani Bakar telah melanggar perjanjian dengan melakukan serangan ke atas Bani Khuza'ah, iaitu sekutu Rasulullah, dan telah membunuh kira-kira 20 orang lelaki Bani Khuza'ah. Maksudnya adalah Bani Bakar ni dia telah melanggar perjanjian perdamaian dengan Rasulullah, sebab dia telah menentang sekutu Rasulullah, iaitu Bani Khuza'ah, dan telah membunuh kira-kira 20 orang lelaki Bani Khuza'ah. Sekutu kepada Bani Bakar iaitu Quraisy yang juga telah membekalkan peralatan peperangan senjata kepada Bani Bakar. Bani Quraisy ni dia telah tolong Bani Bakar ni untuk serang Bani Khuza'ah dengan membekalkan peralatan seperti senjata, tentera dan sebagainya. Dan kemudian Rasulullah Rasulullah menyiapkan tentera untuk bertempur dengan Bani Bakar dan Quraisy. Maka berlakulah perang Fatu Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Hazid bin Musa, nomor menteri 054385. Saya akan menyambung pematangan untuk seterusnya. Falamma balaghu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadaban syadidan. Maksudnya, apabila berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berasa amat marah. Tajhazu liqatalu Quraisy illa annahu lam yuridu an yakhbaru nasi an wajhatuhu li'ala tasta'idu Quraisy. Lantas baginda mempersiapkan tentera Islam untuk memerangi Quraisy. Namun baginda tidak mahu memberitahu orang ramai akan hala tujuh tenteranya, supaya Quraisy tidak bersiap sedia. Batas tabahu hurimat al-biladil haram wa tamtali'a arja'uhu bi asla'il qatala. Yang maksud, jika Quraisy membuat persiapan menghadapi tentera Islam, ia akan mengakibatkan hormat dan tanah haram tercemar, dan serata coroknya akan dipenuhi cebisan-cebisan mayat, yaitu ramai nyawa yang terkorban. Walakin Hatib bin Abi Balta'ah al-Badri arsala kitaban sirriyan illa Makkah yakhbiruhu fihi bitawjihi rasul ilaihi. Yang maksud, Hatib bin Abi Balta'ah al-Badri telah memutuskan surat secara rahsia ke Makkah, memberitahu penduduk Makkah berkenaan kedatangan Rasul untuk menyerang mereka. Fa'atla'allahu rasulahu ala amrul kitab
فأرسل إلى المرأة التي تحمله بعض أصحابه ليفتشوها فاعثروا على الكتاب. Namun Allah telah memberitahu Rasulnya tentang surat tersebut. Lalu baginda menghantar beberapa orang sahabatnya mengejar wanita yang membawa surat itu untuk memeriksanya. Rihlatu ila Makkatul Mukarramah. Sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinatu li'asyara madaini min Ramadan. Wa fi tariqati aftar wa aftarun nasi ma'ahu lima liquwa minal jihadu wal mushqah fi safarihim wa kana adadahum hayna khurujahum minal madinatu ishrata alaf. Maksud, Rasulullah SAW telah bertolak daripada Madinah pada 10 Ramadan. Dalam perjalanan tersebut, baginda telah berbuka puasa. Tindakan tersebut telah diikuti oleh ramai orang, kefaran kepenatan dan kesusahan yang mereka hadapi dalam perjalanan. Bilangan mereka ketika keluar dari Madinah adalah seramai 10.000 orang. Indammu ilaihim fi tariqati adada min qabailil arabi wa fi bar al-zahran athara harisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Sufyan wa Tinin wa asnain ma'ahu. Maksudnya dalam perjalanan beberapa kabilah harap bergabung dengan mereka. Ketika di Mar al-Zahran, pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terserempak dengan Abu Sufyan bersama 2 orang temannya. Faqala Rasulullah SAW, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa aman. Yang maksud, maka Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia mendapat keamanan. Istisna min dzalika khamsata asyara rajulan azamat jariratahu fi haqqil Islam wa rasulahu. Yang maksud, namun terdapat 15 orang lelaki yang melakukan jenayah besar terhadap Islam dan Rasulnya, telah dikecualikan daripada jaminan keamanan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menerangkan slide yang seterusnya. Sebelum itu, nama saya Muhammad Syafiq Wafi bin Muhammad, nombor metrik 052401. Poin yang seterusnya, dakhala Rasulullah Makkah wa huwa rakibu rahilatuhu minhunna 'ala al-rahala hatta litakadu jabbahatuhu tamassa qataba ar-rahila syukrallah ala hadzal fathul akbar. Maksudnya, Rasulullah memasuki Mekah dengan menaiki tunggangannya. Baginda masuk Mekah dalam keadaan tunduk sehingga dahinya hampir-hampir terkena menyentuh pelana tunggangannya, sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas kemenangan yang besar itu. Dan seterusnya, tafa Rasulullah bil baiti wa azalu ma jawlaha min asnam balagtu salasu mi'ata wa sittin. Rasulullah tawaf di Baitullah. Selepas Rasulullah masuk ke
Mekah, Rasulullah tawaf di Baitullah dan menghapuskan berhala di sekeliling Baitullah yang mencapai 360 buah berhala. Ijtama'an nas hawla as-safa liyabayi'u Rasulullah fajalsu al-yahmu ar-rasul ala as-safa. Orang ramai berhimpun di sekitar Bukit Safa untuk berbai'ah dengan Rasulullah di atas nama Islam. Rasulullah duduk menghadap mereka di atas Bukit Safa. Akhadha bai'atuhum ala sam'u wa ta'atu wa ta'atullah wa li rasulihi fima istata'u. Baginda mengambil bai'ah dengan janji untuk mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya sedaya upaya mereka. Slide yang seterusnya ialah Fathul Mekah, iaitu perbuatan Rasulullah ketika pembukaan kota Mekah ni. Amara Rasulullah Bilalan an yu'adhinu li salatu ala zuhri al-Ka'bah, iaitu Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk melakukan azan solat zuhur di atas Kaabah. Ista'zimu zalik al-hadiruna min Quraisy wa lam yusallimu ba'da. Orang-orang Quraisy yang hadir di Kaabah itu terkejut besar dengan perbuatan Bilal yang melakukan azan di Kaabah tersebut. Ketika itu mereka belum memeluk Islam lagi. Rasulullah aradu zalik amadan lisir azim wa hikmah balighah. Rasulullah ingin melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja kerana ia mengandungi rahsia yang besar dan hikmah yang agung. Sekian, terima kasih.